Setiap kali saya cari talent kat situ, setiap kali saya propose job dekat situ, saya akan dapat 200 lebih orang WhatsApp saya. Awak bayangkan saya dan saya punya admin, saya ada admin yang menjaga nombor phone tersebut. Nombor phone ni kan, admin saya yang jaga sebenarnya. Saya nak kena reply tau, nak kena reply salah satu application. Saya boleh cakap lah 50% daripada 264 orang ke 246 orang, saya dah lupa. Admin saya dah beritahu itu. Boleh katakan separuh daripada application tu, diorang komen berminat. Berminat full stop, itu je. Ataupun diorang akan komen job ni ada lagi tak? Ada yang high pun ada, pelik tak? So senang cakap, awak bayangkan seorang admin, bukan dua orang, seorang admin, dia nak kena chit chat pula dengan talent-talent yang minta kerja. Chit chat, hi, lepas tu kena jawab, hi, kan? Lepas tu dia tanya, minat. Jadi dia tak memudahkan kerja, dia akan buatkan admin saya stres, admin saya akan block diorang lah. Maksudnya kadang-kadang tak reply langsung, tak layan, terus skip. Jadi saya beri tip ni ialah kenapa ramai talent-talent yang baru kat luar sana kena reject. Kena reject kadang pasal benda simple je. Benda ni sebenarnya etika. Etika kita nak minta job. Cara yang sepatutnya kalau nak apply, nak minta job, kita tak payah ajak chit-chat tau. Sebab admin pun tak ada masa nak chit-chat dengan talent. Bukan sesi mengurat pun kan. Bukan sesi cari jodoh, ni sesi cari job. Jadi sebagai seorang talent, dia kalau nak minta job, dia kena terus bagi gambar dia and detail dan pengalaman dia dekat bawah, and then video-video dia. Kalau job yang melibatkan lakonan, of course kita nak video dia bercakap depan kamera. Kalau dia tak ada portfolio sekalipun, kurang-kurangnya share satu video yang dia bercakap depan kamera. Hai, saya Azman, saya tak ada pengalaman dalam lakonan, tapi saya boleh berlakon. Saya yakin dengan diri saya boleh berlakon. Buatlah satu video yang macam tu. Okey, ini saya tunjuk satu contoh untuk scene sedih. Buat muka sedih depan kamera. Ini scene gembira pula, happy. Buat satu dialog, cipta satu dialog yang boleh mengekspresikan situasi. Kesilapan budak-budak sekarang ni kebanyakannya macam hai, berminat. Saya boleh tunjuk dekat dalam grup ni, memandangkan phone ni ada dengan saya. Ni salah satu contoh orang yang kena reject. Awak nampak tak apa yang dia hantar? Okey, ya, dia hantar detail. Okey, ya, dia hantar dia punya detail, nama dia apa semua, umur, tempat tinggal, ketinggian, berat badan apa semua kan. Memang betul dia hantar detail. Tapi kan, apa yang tak cukup kat sini? Dia minta job untuk berlakon kan? Tapi kenapa dia tak send video portfolio dia? Takkan admin pula nak tanya, sila gambar pun tak ada. Ini confirm kena reject kan? Confirm. Saya yang bagi arahan ke admin saya, jangan layan. Jangan tanya, bagilah gambar. Jangan tanya bagilah video. Awak bayangkan kalau 46 orang, takkan kita nak chat seorang-seorang? Itu benda logik sebenarnya. Tapi itulah, budak-budak ni, talent-talent baru ni, dia orang tak faham benda tu. Dia ingat dia seorang-seorang je yang minta job ni. Dia tak tahu kat luar sana berapa ramai yang apply kan. So, kalau tengok dekat phone saya ni saya scroll je. Yang saya scroll ni, okay. Nampak nombor kan? Nombor banyak kan? Nombor telefon yang saya tak save kan? Ni saya scroll sampai bawah. Saya scroll sampai bawah. Mana yang tak save tu semua kena reject. Yang mana kita save nombor, maksudnya yang tu kita masuk dalam saringan. Nampak? Ini nombor saya tak ada lah. Boleh katakan nombor Aisyah tak ada lah. Aisyah ada pernah. Ya? Pernah apply. Aisyah pernah apply. Untuk shoot raya. Dia hantar semua video, gambar, semua pernah hantar lah. Tapi tak ada respon lah. Ada dapat, ada tak admin cakap yang nama anda telah akan masuk dalam shortlisted? Ada tak? Ada tak ada reply macam tu? Tak ada. Okey, sekejap saya check. Okey. Aisyah ada hantar. Tak ada reply apa-apa. Tak ada reply. Ini terlepas pandang ni, biasa puan. Ramai orang kan. Kita orang saring itu. Sebab kalau saya hantar, selalu saya memang
Tapi complete. Saya boleh ucapkan tahniah lah. Senang cakap apa yang puan format yang puan hantar ni memang apa yang production nak. Ni saya tunjuk Okay. Betul tak? Kan? Maksudnya bukan sekadar detail. Nampak? Betul. Detail ada gambar. Ada video lagi. Okay, ini saya ucapkan complete sangat. Saya ucapkan tahniah puan. Sebab puan memang ikut format yang kita nak. Cuma unfortunately kita terlepas pandang puan. Kita terlepas pandang. So kita orang sayangnya. kita orang saring hari tu sampai pukul 3:30 pagi puan. Saya online meeting dengan saya punya script writer dan saya punya admin. Kita bertiga online kita saring satu-satu. Skip. Patut dia cakap yang ni nak layan tak? Dia tulis berminat je, tak payah reject. So bayangkan berapa ramai orang reject. Mungkin masa dia scroll pap dia scroll banyak. Nak patah balik. Nak patah balik lah. Itu biasalah human error lah kita panggil puan. Tapi puan jangan risau puan. Okey, sekarang ni saya dah nampak benda ni, saya akan submit. Okey, ni saya share. Ni tip Saya producer, tapi saya ada klien. Mungkin saya berminat dengan rupa paras anak puan. Kerana rupa paras dia sesuai dengan watak yang kita cari. Mungkin saya suka. Jadi saya lah yang akan shortlisted tu. Saya akan tengok muka, okey. Tengok video, dia ni boleh bercakap depan kamera ni. Kalau kita bagi arahan dia akan dengar. Tu benda yang produksi nak, benda yang director nak. Sebab director nak apa? Kita ada timeline tau. Kita target, okey, satu hari kita shoot 3 scene atau 4 scene. Contohlah ni saya bagi satu example. Kalau kata talent buat hal, especially terus terang cakap yang banyak yang susah nak direct ni ialah kanak-kanak. Kita kena ikut dia punya mood pula. Alamak, dia mood dia swing lah kan. Mood dia swing, kita kena tunggu mood dia okey. Semua orang berlanguk tunggu kan. Tunggu mak dia pujuk dia dekat set kan. Mak dia pujuk. Okey, dia dah boleh berlakon. Okey, berlakon. Bila berlakon pula, asyik pandang kamera ke, curi-curi pandang kan. Kita dah kata jangan pandang kamera, dia pandang kamera. Lepas tu tiba-tiba dia lapar. So macam-macam masalah akan timbul kan. So bila macam tu, dia akan drag masa. Bila dia drag masa, production bukan satu orang dia yang akan jadi masa. Kalau katalah dekat dalam set tu ada 20 orang jadi masa. Masa sebab apa? Dia punya working hours akan jadi panjang. Kalau production crew, kalau dah over 5 hours, over 8 hours, diorang akan minta overtime tau. Diorang akan minta OT. So production manager akan jumpa dengan saya, bos, kita dah overtime, so kita kena bayar OT lah dekat kru. Nampak tak? Itu adalah satu kerugian yang besar untuk produksi bila kita mendapat seorang pelakon yang tak boleh deliver seperti mana yang kita orang nak. Saya pernah kena banyak kali, tapi salah satunya ialah saya shoot video iklan untuk Paradigm Mall. Masa tu ada dua kali lah saya buat projek yang sama. Kali pertama saya buat untuk Christmas tahun 2019 dan kali kedua Chinese New Year 2019. So kali pertama tu dah dapat satu talent budak ni memang problem kan. Kita dah memang tak panggil dia lah, kita gantikan dengan orang lain. Sebab tu kanak-kanak ni kita orang dah memang aware, memang susah kita orang nak conduct budak-budak. Tapi ada kanak-kanak yang memang bakat semula jadi. Saya tak tahu. Mungkin Aisyah ada bakat semula jadi, yang faham dengan director kan. Dia boleh bagi kerjasama yang baik, yang bagus. Benda tu bonus lah untuk puan kalau puan ada seorang anak yang macam tu. Jadi kita orang akan adakan satu meeting which is klien akan tengok semua korang punya portfolio. Dia akan tengok setiap talent-talent ni. Okey, yang ni sesuai tak? Muka dia ni garang tak? Kita nak muka garang. Muka dia ni muka baik sangat lah. Kadang-kadang muka dia handsome pun tak boleh. Sebab terlampau handsome. Sebab kata kadang-kadang terlampau handsome tak boleh. Tak boleh. Kita nak seorang watak yang tegas. Kita nak muka yang tegas. Kan? Kalau muka handsome, muka jambu kan, bibir pink kan. Nanti alamak, kalau buat tegas pun orang tak takut lah. Message tu tak sampai. So reject. Kan, cari lagi sampai kita jumpa. Kadang-kadang rupa dah ada, tak ada bakat pula. Dia buat video depan kamera tapi dia cakap pun gagap-gagap. Reject. Bottom line dia, kalau talent kat luar sana bila dia nak apply job dia kena faham yang produksi ni dia nak saring bukan 1 orang, bukan 10 orang. Bukan 30 orang, bukan 50 orang. Kadang-kadang boleh cecah sampai 500-600 orang.
Yang untuk kali ni 100 lebih. Bila kata saya minta saya nak ada penampilan yang menarik ataupun cantik ataupun handsome, kepada orang yang tak handsome macam saya ni, saya pun sedar diri saya tak handsome. Janganlah kecil hati. Kita nak rupa yang tak handsome tu ada sebab. Kita nak rupa yang handsome pun ada sebab. Kalau saya nak buat watak orang gila, kutip sampah tepi jalan, saya nak perut boroi, rambut berserabai, ada tai lalat banyak dekat muka ke whatever, of course saya akan tetap mencari ke arah orang yang ada karakter yang macam tu. Betul tak? Jadi saya harap no hard feeling lah kepada talent-talent yang dalam grup kita ni, especially kalau bila saya minta, okay, saya nak orang yang kurus keding. Saya nak orang yang, saya nak buat cerita orang tu sesat dekat dalam hutan, tak makan seminggu, takkan saya nak cari orang gemuk. Betul tak? Kan? Of course lah saya akan cari orang macam Dekna. Dekna sesuai dengan watak tu. So no hard feeling tau. Benda seni ni tak boleh hati, tak boleh tisu. Dia kena kental. Kita kena berpijak di bumi yang nyata. Kalau macam tu, orang yang cantik je lah yang ada job. Orang yang buruk tak ada job. Tak juga. Kalau kita tengok dalam modeling punya industri pula, ada juga kategori yang untuk obesity, ada kategori untuk orang kurus. Plus size. Plus size, ada juga kategori untuk orang rendah kan. Jadi benda tu have to be professional lah. Okay tengok Okay, kalau tengok sketsa ni, ini siap ada yang ada storyboard. Ini semua saya dah tulis, ni semua idea saya, nampak Nampak berapa banyak ni saya scroll. Banyak ya. Ini sketsa tau yang saya dah tulis. Ni sketsa saja. Okay. Ini sketsa. Okay, sekejap. Untuk projek yang kita nak buat sekarang ni, Talent Warga Sungai Buloh ni, saya akan buat satu YouTube yang bernama Talent Warga Sungai Buloh. Saya akan naikkan brand nama Talent Warga Sungai Buloh ni sampailah nama ni akan satu hari nanti popular. Mungkin satu masa nanti kita akan sign kontrak. Saya boleh jadi macam David Teo lah. Tapi itu bukan sekarang, itu masa akan datang. David Teo kan dia ada banyak artis bawah syarikat dia kan. Okay, tadi saya tunjuk sketsa kan. Ini saya tunjuk short film. Ini semua idea short film yang saya dah tulis. Tadi sketsa, ni short film. Banyak tak short film? Kalau saya nak produce. Ni semua short film saya. Ya. Ini belum lagi ni. Ni belum buat. Belum buat. Kalau dah buat saya delete. Saya tak simpan. Kalau dah buat maksudnya skrip tu saya dah print dekat kertas. Saya dah print dekat kertas. Dan saya dah dokumentkan dekat dalam Words. Saya dah PDF kan. So basically korang faham. Sebenarnya ibarat macam kalau kita nak pergi berperang, kita kena ada senjata, kita kena ada peluru. Senjata saya, kamera saya. Peluru saya, idea saya. Banyak sketsa, banyak short film yang saya bakal produce tak lama ni under di bawah naungan Talent Warga Sungai Buloh. Saya tak sure, takut. Tapi kalau benda ni untuk platform YouTube, harap-harap Dewan Bahasa tak marah saya lah. Sebab talent tu bahasa English kan. Sebenarnya video-video pendek yang korang tengok dekat YouTube yang macam Kokom buat, yang macam Zuki buat kan. Syami Sazli tu dia dah tak buat video pendek dah, dia dah buat short film. Yang saya target nak buat video pendek sebanyak yang mungkin. Yang tu yang kita panggil sketsa. Dia belum kategori short film. Dia ada sketsa, dia ada short film, baru dah pergi ke film. Sebenarnya antara telefilm dengan movie dia ada lagi satu, dia panggil super tele. Pernah dengar super tele? Tak pernah. Dia telefilm dulu. Baru super tele, baru filem. Dia bukan terus ke filem tau. Super tele lagi mahal daripada telefilm, tapi lagi murah daripada filem. So kita ada lagi 10 minit. Tak apa, kita habiskan 10 minit ni. Saya share dengan Puan, dengan Dekna ni bukan apa. Benda ni supaya benda ni clear lah. Saya harap, sebab saya rasa macam tak tahulah orang yang join group kita ni diorang clear ke tak pasal perkara yang saya sebut tadi tu. Hopefully clear lah supaya diorang faham yang sebenarnya this is memang peringkat awal kita target ialah win-win situation. Maksudnya kita grow sama-sama lah. It's a win-win situation after all. Saya grow, talent pun grow dalam masa yang sama sebab talent akan dapat benefit bukan daripada keseluruhan video production yang saya akan upload dekat dalam kita punya YouTube channel. Tapi dia akan dapat benefit berdasarkan video yang dia berlakon, dalam cerita yang dia berlakon. Contoh kalau saya ada buat satu tajuk pasal woman always right, perempuan asyik betul, ada satu tajuk saya akan buat tak lama lagi, tajuk cerita dia. So nanti
dia akan viral daripada video tersebut, bukan video lain. Faham tak? So benefit tu memang direct pergi kepada pelakon. Macam saya tak suka berlakon. Saya tak minat berlakon, saya minat produce. Saya tak macam Kokom. Kokom dia produce dan dia juga pelakon dalam masa yang sama. That's why saya perlukan dua pihak punya collaboration supaya kita dapat menjayakan benda ni lah dalam masa yang sama. Nanti saya Nak tanya, apa tu? video kalau macam kita buat video nanti kan kat YouTube nanti, boleh video kat YouTube tu yang kita akan buat nanti tu boleh ke digunakan sebagai profile untuk minta Boleh. job? Boleh, Contohnya dia nak tengok mana video-video berlakon. sangat boleh. Cuma Boleh, sangat boleh. Cuma saya minta untuk benefit dua belah pihak, jangan download video tu dan upload video tu semula, jangan. Rugi sebab nanti orang tak tengok dekat platform kita, orang akan tengok dekat platform lain. Yang kita share. Yes, kalau nak share link tak apa, jangan share video kita. Faham tak? Jangan download lepas tu upload dekat WhatsApp, jangan. Share link je lah. Ya, share link cukup. Saya pun bukan minta orang upload dekat saya punya phone pun. Yang saya tengok ramai upload kat phone saya tu sampai penuh memori saya. Bayangkan 200 lebih kan. Phone ni saya beli memang khas untuk saya punya admin. Dekna ada apa-apa nak tanya Dekna? Sibuk nampak? Dekna cikgu ke? Buat kerja sekolah? Yelah. Taklah, saya frontliner. Balik cek kerja sekolah anak. Oh, baguslah Dekna. Cikgu anak. Saya ingatkan cikgu tengah cek kerja sekolah. Okey. Dekna kerja sebagai apa? Nak tanya kan? Apa tu? Tak, frontliner. Nak tanya apa Dekna? Tanyalah. Mana lebih producer lebih suka kita hantar konkret ke ataupun gambar satu half, satu full, close up, yang mana lebih prefer? Sebenarnya kita orang lebih prefer kalau dia tengok job apa. Kalau job modeling of course bagi konkret dah cukup baik lah. Bagi satu selfie nude face. Nude face ni maksudnya tak ada makeup lah. Kita nak tengok sebab nanti kita akan hantar yang akan menilai bukan sekadar producer. Yang akan menilai ialah kita orang punya makeup artist juga. So makeup artist kita nak tengok muka dia ni boleh touch up lah. Oh ada parut lah dekat situ kan. Kalau ada parut boleh touch up, okey halal. Kalau tak kita orang reject lah. Itu kalau model. Kalau lakonan pula, muka bersih tu bonus. Kalau muka tak bersih, kita tengok karakter. Karakter tu sesuai tak dengan muka tu. Jadi apa yang kita orang perlukan? Of course kita orang nak video, kita nak tengok korang berlakon. Ada juga talent-talent baru yang saya tanya ada pengalaman berlakon, tak ada pengalaman berlakon. Okey tak apa, untuk projek ni bajet kecil. Jadi kita orang tak pelakon yang berpengalaman. Tapi kita perlukan pelakon yang kita orang boleh bentuk. Jadi apa yang kita orang nak ialah buatlah satu video. Buat video korang bercakap depan kamera, memperkenalkan diri yang macam saya sebut tadi tu. Okey, so sebenarnya mesej yang saya nak sampaikan kat sini, pakcik ni tak pernah berlakon, tak pernah ada pengalaman berlakon. Faham tak? Ini yang saya panggil bakat terpendam. Ni yang saya panggil bakat semula jadi. Faham tak? Dia tak perlu nak melalui pengalaman untuk menghayati watak. Jadi bila tak ada pengalaman kan, kita pula nak cari orang yang umur 65 ke berapa? 50 ke 60 tahun, nak cari orang tua lah basically. Bila tak ada portfolio, bila saya minta portfolio dia kata dia tak ada portfolio. So kita minta lah dia buat video yang macam tu. Kita bagi dia dialog yang simple, lepas tu dia expresskan dialog tu dalam bentuk lakonan. Dia buat dengan penuh jayanya lah, which is dia dah dapat menambat hati klien saya. Jadi klien saya dah pilih dia. Ini salah seorang yang terpilih, saya share tadi. Bukan dia je, dia submit wife dia sekali. Mula-mula dia buat video memperkenalkan diri. Okey, ini sangat penting sebab kita nak kenal dia kan. So dia beritahu lah siap hobi dia suka melancong. Dia boleh bawa lah watak komedi yang kita nak. So dia akan buat reaksi marah, reaksi sedih, reaksi gembira. Kan? Ini basic je. So kita tengok macam ni pun kita tahu, ini boleh berlakon ni. Kan? Ini yang saya panggil watak semula jadi tau. Faham tak? Bukannya 10 tahun pengalaman berlakon, lepas tu perlu ambil masa 20 tahun baru pandai. Tak. Bakat semula jadi ni ada pada sesetengah manusia, sesetengah individu. Dia dapat menjiwai watak. Bila kita kata marah, dia bukan sekadar buat-buat marah. Dia betul-betul dalam kepala dia fikir, apa orang yang pernah sakit ke hati aku luahkan sekarang. Tapi dengan dialog yang diberi. Pandai pula dia mixkan. So dia tak ada jadi macam conflict of emotion. Dia boleh buat benda tu nampak seamless. Tak perlu masuk akademi Fantasia ke apa untuk dapatkan watak tu. Dia memang semula jadi. Sebab tu saya cakap kadang-kadang kanak-kanak pun, budak kecil, saya dah pernah shoot kanak-kanak sebelum ni. Saya pernah jumpa tau. First time berlakon boleh deliver.
Kita cakap, nama dia apa saya lupa tak tahu. Tapi Cina lah, perempuan. Saya cakap dengan dia, Olivia, nama dia Olivia. Saya cakap dengan Olivia, please make a happy face and you can, this is a free dialogue, so you can just simply say anything. But in a happy emotion. Lepas tu dia terus buat. Jadi puan. Jadi lebih daripada yang saya sangka. Maksudnya saya dah letak standard dapat macam ni pun cukup lah kan. Orang kata tak dapat bintang, dapat bulan pun jadi. Tapi dia bagi saya bintang. Dia bagi saya superstar. Memang real lah karakter dia. Sampai sekarang puan, sejak daripada dia buat job saya kenalkan dia dengan producer-producer lain. Bukan saya kenalkan, saya tak kenalkan pun. Saya upload video tu, lepas tu kawan-kawan saya yang producer call saya, Man, talent tu kau dapat mana Man? Bagi kontak dia kat aku. Faham tak? Macam tu lah cara career dia spread satu Malaysia. Sekarang ni kalau kita tengok iklan-iklan Chinese New Year, iklan-iklan yang melibatkan bangsa Cina, mesti muka dia dah jadi macam common dah. Macam pusing-pusing muka yang sama. Pusing-pusing muka yang sama. Sebab apa? Talent kanak-kanak, nak cari kanak-kanak yang boleh berlakon ni memang susah kan. Memang sangat susah. Sebab kanak-kanak ni dia buas. Dia kita kena ikut dia, bukan dia ikut kita. Faham tak kanak-kanak ni kan? Jadi kalau siapa ada kanak-kanak, ada anak yang betul-betul boleh mendengar arahan, memang bonus bagi saya, dia memang bakat terbendam. Saya pun ada anak. Saya ada 2 orang anak, seorang umur 12 tahun, seorang umur 8 tahun. Dua-dua saya dah pernah cuba bawa berlakon, tak boleh berlakon. Dua-dua tak boleh. Saya seorang producer pun saya tak bias. Saya tak bawa anak saya pergi berlakon. Sebab apa? Saya tak nak menyusahkan saya punya kru. Sekarang sekejap lagi kru saya menyumpah. Kru saya nak marah, dia takut sebab tu anak saya. Kan? Saya pernah bawa anak lelaki saya shoot iklan Vincent. Masa tu saya rasa macam berdosa betul dekat kru saya. Kan? Sebab dia asyik pandang kamera. Ramai talent dia tak faham, ramai pelakon-pelakon baru dia tak faham tau. Dia tak faham. Contoh dia berlakon kamera dekat dia kena pandang orang yang dia sedang bercakap. Dia tengah dialog dengan orang ni kan, dia tengah dialog. Lepas tu dia curi pandang kamera, dia curi macam ni. Nampak mata saya? Cuba tengok mata saya. Ni kamera saya tengah pandang saya. Saya tengah bercakap dengan seseorang kat sini. Lepas tu dia curi pandang. Kantoi tak? Kantoi. Tapi ramai pelakon-pelakon baru tak faham dia tu. Dia ingat dia curi pandang, tak kantoi. Sebab kamera tak pandai kelip mata. Yang boleh kelip mata manusia, kamera tak kelip mata. Jadi apa yang kita buat semua terakam. Sama ada kita curi tengok ke kan. So kalau kanak-kanak budak-budak dia suka macam curi tengok. Dia nampak kamera tu bergerak ke. Kenapa kamera tu bergerak? Of course lah kamera tu bergerak. Kanak-kanak ni dia mudah distract. Dia distract dengan gerakan kamera. Ada burung lalu tak apalah, ada pandang atas, dia tak pandang kamera. Itu maksud saya lah. Saya share benda ni sebagai perspektif daripada seorang yang terlibat dalam production kepada talent yang baru. Baik, terima kasih kepada semua. Semoga kita dapat berjumpa lagi di masa akan datang. Nice to meet you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye. Yang Syok Raya kalau boleh masukkan Aisyah. Saya cuba, saya push. Nanti saya educate klien. Tapi bagi saya tengok dululah Aisyah punya video, saya tak tengok lagi. Nanti saya tengok dulu puan. Okay, baik. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum.